Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Tun Mahathir sekarang dalam masalah. Dalam masalah besar. Sekejap, kita tunggu sekejap. Nampaknya Tun Mahathir dalam masalah besar. Jam cismo pula saya kali ini. Sekejap ada, sekejap tak ada. Masalah menghadapi Mahathir sekarang ini, yang mana selama ini seolah-olah beliau sangat berkuasa, sampai dia boleh buat apa saja untuk mempengaruhi orang dan sampai macam-macam lah. Tapi kali ini nampaknya kesungguhan ataupun terlalu excited mungkin, ataupun kerana terlalu yakin mungkin, akhirnya adakah itu memakan diri Tun Mahathir pada penghujung usianya, pada penghujung karier politik, pada penghujung beliau berada di dunia yang fana ini? Adakah beliau akan mati diingat sebagai seorang pemimpin yang mengakhiri kehidupan dengan baik, ataupun beliau akhirnya berada dalam satu situasi yang amat buruk pada akhir hidup beliau? Tun Mahathir bakal didakwa daripada Syahbuddin Hussein. Satu laman web yang selalu saya baca dan selalu saya tertarik, kertas siasatan ke atas Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu dia didakwa telah menghina institusi diraja sudah pun disiapkan. Itu kata polis diraja Malaysia. Maksudnya di sana secara ringkas, secara logik, secara ringkas dan pendek, kalau kita hendak memahami, memang sah ada kes dalam kes ini, kerana sampai dihantar kepada peguam negara, maksudnya memang ada kes. Cuma saja peguam negara perlu untuk mempertimbangkan sama ada kes itu layak untuk dibawa ke mahkamah untuk didakwa atau tidak. Setiausaha PDRM sendiri, iaitu Nursia Muhammad Saaduddin, berkata itu selaras dengan satu peruntukan daripada Undang-Undang Perlembagaan. Kertas siasatan tersebut akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC pada minggu depan, iaitu hari Selasa, kerana besok cuti umum. Jadi besok hari Selasa. Katanya PDRM telah pun melengkapkan kertas siasatan terhadap Tun Dr. Mahathir bersabit kes penghinaan terhadap institusi diraja. Saya pun tidak faham kenapa di akhir hidup Tun Mahathir ini akhirnya dia memilih untuk jalan ini. Sekarang dia berada dalam masalah, dia akan pula diingat sebagai seorang pemimpin yang pernah didakwa. Kalau dia didakwa hari Selasa ini, kalau dia didakwa minggu depan ini, beliau akan menjadi pemimpin yang didakwa kerana menghina Raja Melayu pula tu. Tapi sekarang katanya ingin mempertahankan hak orang Melayu. Tetapi bagaimana pula halnya dengan perkara ini? Kertas siasatan itu akan dirujuk kepada pejabat peguam negara pada 6 Jun ini, selari dengan peruntukan perlembagaan 143-3 Perlembagaan Persekutuan, katanya dalam satu kenyataan media. Dalam satu kenyataan yang sama, Nursia juga memberitahu bahawa isu membabitkan proklamasi orang Melayu pula, itu PDRM masih lagi dalam peringkat siasatan. Sekiranya ini pun akan juga didakwa, habislah. Katanya polis akan merakamkan pula percakapan dua lagi ahli politik yang lain, Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang P. Ramasamy. Kita nantikan nanti. Saya fikir kita harus jaga negara Malaysia dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, saya sentiasa menyokong polis diraja Malaysia dan perundangan negara Malaysia. Bagi anda yang tak suka dengan undang-undang Malaysia, boleh keluar dari Malaysia. Pertama. Kedua, bagi anda yang
hanya bercita-cita untuk menghancurkan undang-undang di Malaysia, hanya untuk membuat huru-hara di Malaysia, lebih baik keluar Malaysia, jangan tinggal di Malaysia. Negara Malaysia negara yang cukup berdaulat. Okey. Jangan sampai buat kesalahan di Malaysia, lepas itu cuba pula mengugut lagi tu. Cuba pula mengugut polis. Ingat polis Malaysia apa? Penakut? Tidaklah. Polis Malaysia berani. Terbaik. Ini terjadi di Pulau Pinang. Sehingga Ketua Polis Pulau Pinang berkata, saya tidak akan tunduk dengan ugutan. Ketua Pulau Pinang, Ketua Polis Pulau Pinang, iaitu Kau Kok Chin, menyatakan dan beliau menyifatkan bahawa ugutan atau ancaman yang telah diterimanya daripada sindiket Along adalah merupakan perkara lumrah dan sentiasa dihadapi oleh polis dalam melaksanakan tugas membenteras jenayah. Dia berkata tidak akan tunduk dengan ugutan atau ancaman oleh mana-mana sindiket haram terhadapnya. Beliau turut berkata, sebagai Ketua Polis Pulau Pinang, berkata saya dan polis kontingen Pulau Pinang tidak akan berkompromi atau bersekongkol dengan mana-mana pihak yang menjalankan kegiatan haram yang menyalahi undang-undang. Demikian katanya dalam satu kenyataan pada semalam. Katanya pihaknya juga akan terus mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang mengugut. Bagi mereka yang mengugut atau mengancam dirinya maupun polis kontingen Pulau Pinang. Mungkin kamu mau ugut polis, tapi kamu tahukah yang kamu ugut itu polis? Aduh, kalau budak kecil kena ugut, okey. Tapi ini ketua polis. Aduh, memang kamu kena lah kali ini. Kau berkata, demikian bagi mengulas berhubung laporan polis yang tular mengenai dia telah menerima surat ugutan daripada sekumpulan Along yang mengugutnya agar tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Difahamkan Ketua Polis Pulau Pinang itu menerima surat itu yang dihantar ke pejabatnya pada Khamis yang lalu. Menerusi surat itu, suspek telah memberi amaran agar kau dan pihak polis memberi kerjasama kepada mereka. Jika tidak, akan menyimbat cat, asid, malah turut mengugut akan bahaya ini, menembak kata mereka. Suspek turut mengugut mahu membakar kedai atau balai polis dan menerusi surat tersebut turut disertakan 6 keping wang kertas yang digunakan untuk sembahyang orang Cina mati bersama sekeping kertas nota. Wow, ini bukan alang-alang, ini bukan calang-calang ugutan ini. Polis, semua penguat kuasa harus mengambil tindakan tegas terhadap ini. Ekoran surat ugutan itu, pihak polis telah membuka kertas siasatan dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Kau telah memulakan tugas sebagai Ketua Polis Pulau Pinang pada 12 Mei yang lalu dengan menggantikan Muhammad Suhaili Muhammad Zain yang dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya doakan semoga semua polis di Malaysia akan selamat, semua polis di Malaysia akan dilindungi oleh Tuhan. Dan yang paling penting, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Kita berdoa semoga pihak polis daripada Polis Pulau Pinang dan seluruh Malaysia dapat mencari mereka yang cukup jahat ini dan supaya dihadapkan ke muka pengadilan, diambil tindakan supaya jangan ada lagi yang cuba-cuba nak ugut polis di Malaysia. Oh, kamu nak polis Malaysia ikut kamu susah lah. Okey, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.